orang pertama yang akan mudah meragui atau skeptikal dengan sebarang kejadian misteri atau mistik. Bukan maksud saya untuk menidakkan kewujudannya, cuma kisah seumpama itu kadangkala sengaja diada-adakan dan tidak berasas. Cuba buka internet, anda akan faham apa yang saya maksudkan. Cerita-ceritanya selalu disampaikan dari mulut ke mulut dan berkisar sekitar penjelmaan lembaga misteri di lokasi-lokasi tertentu. Amat jarang sekali kisah-kisah itu disokong oleh kenyataan saksi yang melihat sendiri wajah hantu atau merasakan sendiri pengalaman menakutkan. Memang sudah menjadi lumrah ia merangsang perasaan ingin tahu, tidak kurang yang mengetepikannya terus dan melabelkannya sebagai tahyul atau satu subjek yang tidak membawa manfaat. Penerokaan saya ke alam misteri dalam siri Misteri Nusantara kali ini didorong oleh sifat ingin mengetahui kisah sebenar, berpaksikan pendirian, jangan mudah percaya. Kisah hantu hanya sedikit, istilahnya hanya beberapa kerat sahaja. Kebanyakannya membabitkan misteri alam dan kebolehan luar biasa manusia. Kami jejaki semua itu hingga ke rantau orang. Kami lihat, kami rasai dan kami rakam. Dalam Misteri Nusantara kali ini, saya dan tim mengembara hingga ke beberapa negara Asia Tenggara mengunjungi lokasi dan orang yang mempunyai kebolehan luar biasa. Di Bali, kami jejaki keturunan Lea, ilmu purba yang boleh merubah wajah pengamalnya menjadi haiwan yang hodoh. Liak itu memang di Bali memang ada liak. Ajarannya ini dua ini, ada kanan dan kiri. Kalau kita sudah condong ke kiri termasuk hitam, itu selama-lamanya itu memang liaknya yang akan datang. Bolehkah hantu dipanggil? Saya bisa membantu tapi entah itu Lea, entah itu kuntilanak, entah itu genderuwo. Awas, deketan. Awas. Lelaki ini pula memanfaatkan kebolehannya memburu Lea sebagai pendapatan tambahan. Kehadirannya pasti disedari. Boleh dikatakan saya mampu untuk mengalahkan raja-raja gaib negatif yang masuk ke badan orang. Bomba muda ini menggunakan teknik kawalan minda untuk mengesan kehadiran makhluk halus. Dia mendakwa teknik ini memudahkannya menangkap hantu. Lebih kuat lagi. Tambah kuat. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Di Kuala Penyu, Sabah, penduduk sebuah kampung mewarisi sejenis permainan tradisi yang aneh dan sukar diterima akal. Satu kali lagi ya. Bubu menari, sejauh mana kebenarannya? Ya mama, ya luka, datang mama si Basari, bermain si pemuda, si luka pada menari, bermain si pemuda, si luka pada menari. Mereka
menjalani kehidupan yang sama sekali bertentangan. Mereka profesional muda, modern dan sophisticated. Pada masa sama, golongan muda Pinai ini mengamalkan Wicca, ajaran yang bersumberkan witchcraft atau sihir. Kalau tutup ni, kalau lebih finder nampak tak? Budak lelaki ini menjadi murung, pendiam dan suka menyendiri setelah mandi di sungai Los Baños. Dia dipercayai ditegur makhluk halus. Mereka masih lagi cuba untuk mendapat connection atau hubungan dengan entiti yang mengganggu. Unsur mistik yang mempunyai pelbagai kuasa magical. Di sini, di rimba ini, Maria Makiling dianggap sebagai penguasa atau putri rimba. Tiada siapa dibenarkan membuat kerosakan kepada rimba ini. Jika tidak, Maria Makiling akan menjadi marah dan pelbagai malapetaka kononnya akan berlaku kepada penduduk. University of the Philippines, Los Baños tersenarai antara lokasi menakutkan di Manila. Di lokasi-lokasi tertentu, terutama pada waktu malam, penuntut sering terlihat lembaga misteri. It's a ghost. Penerokaan saya ke alam misteri kali ini didorong oleh sifat ingin mengetahui kisah sebenar, berpaksikan pendirian, jangan mudah percaya. Ia membawa saya dan tim ke beberapa negara Asia Tenggara, mengunjungi lokasi dan orang yang luar biasa. Kami lihat, kami rasai dan kami raka. Hantu wanita siam yang mati beragan memberi impak besar kepada segelintir masyarakat tempatan sehinggakan dia disembah seperti dewa. Ini adalah lokasi jeti asal di mana Mainak menanti kehadiran kepulangan suaminya. Dan di sini satu masa dulu dipenuhi dengan kawasan hutan yang tebal. Dan kalau boleh saya gambarkan, perasaan seram itu boleh kita rasakan di sini. Dan rumah-rumah yang usang di seberang sana mungkin adalah lokasi rumah-rumah asal satu ketika dulu yang pernah menyaksikan kisah cinta yang menyeramkan ini. Jika hantu Nang Nak disembah, lain pula halnya di sebuah garaj bangkai kenderaan. Takkan dapat melihat kesan tumpukan-tumpukan darah dan cebisan-cebisan daging manusia. Garaj ini ialah destinasi akhir kenderaan yang terbabit dalam kemalangan jalan raya. Selain motosikal dan kereta, ada juga beberapa buah bas. Walaupun letaknya berhampiran jalan raya, suasana di sebelah dalam garaj sunyi dan gelap pada waktu malam. Di waktu sunyi seperti inilah, kelibat lembaga pernah dilihat penjaga garaj. Lady and go dead. Yeah. Dua pemuda tempatan menyahut cabaran kami untuk duduk bersendirian selama 20 minit dalam bas yang mengorbankan kanak-kanak sekolah. Pemakaian tatu yang dikenali Sakyan atau Tatu Yan diamalkan penduduk Laos, Cambodia dan Thailand untuk melindungi diri daripada ancaman musuh. Mereka percaya orang yang jiwanya bersih akan mudah diresapi entiti yang terukir pada tatu yang dipakai. Sebab itu, aksi seperti ini dianggap baik.
Apabila sepati, tatuan kononnya boleh menjadikan pemakainya kebal atau kelihatan bengis kepada musuhnya. Selain membawa tuah, ada juga yang mahu sentiasa dilihat menawan. Di samping tatu, kuil ini turut menjual tangkal bagi tujuan-tujuan khusus. Pendek kata, sebut saja apa yang dikendaki, nescaya ia akan dipenuhi. Jadi ini adalah azimat yang kononnya boleh menjadikan sesiapa yang memakai kebal, seperti dalam kes Sipulan ditunjukkan dalam akhbar ini. Dia ditembak pada jarak 3 meter tetapi memberi kesan hanya luka kecil. Bagi satu kelompok kecil di Thailand, hakikat kematian lebih nyata dan hampir. Begitu hampir sehingga mereka membincangkan apa yang harus dilakukan dengan mayat masing-masing setelah mereka tiada. Mereka adalah pesakit HIV di sebuah hospis terletak di Lop Buri, Bangkok. Mayat pesakit AIDS yang telah meninggal dunia didermakan oleh keluarga pesakit ataupun keluarga Vietnam. Yang ini ialah mayat pasangan suami isteri. Itu adalah mayat suami, ya. Dan ini adalah wanita itu. Di Vietnam, kisahnya sedikit berbeza. Kesengsaraan perang lebih 30 tahun dulu masih dirasai, terutama oleh waris korban kekejaman Khmer Rouge di sempadan Kemboja. Saya mengembara ke sebuah perkampungan kecil di sempadan Vietnam Kemboja untuk melihat sendiri kesan kekejaman tentera Khmer Rouge ke atas orang awam. Serangan sempadan telah memusnahkan harta dan mengorbankan ribuan nyawa penduduk kampung. Jumlah korban terbanyak ialah di Bachok, 3,157 orang dalam tempoh 12 hari. Tapi lagi dah mati dah sini. Budak orang Khmer sampai sini pula tembak dia terus mati sini 2 orang. Dua orang kena duduk sini, kena bunuh sini 2 orang sini. Andung terselamat daripada ditembusi peluru. Sejak hari itu, tanpa gagal, dia mengabdikan malamnya dengan bersembahyang untuk si mati. Waktu sekarang lebih kurang pukul 4 pagi. Tersambi sudah pun ada di bahagian dalam sebelah atas membunyikan lonceng. Penerokaan saya ke alam misteri kali ini didorong oleh sifat ingin mengetahui kisah sebenar, berpaksikan pendirian, jangan mudah percaya. Ia membawa saya dan tim ke beberapa negara Asia Tenggara, mengunjungi lokasi dan orang yang luar biasa. Saya dipertemukan dengan Cikgu Nazarudi Bolia yang mengetahui cabang persilatan Gayo Makrifat di Kota Baru. Menurutnya, semua orang mempunyai tenaga dalaman. Bagaimana ia dimanfaatkan, itulah kuncinya. Ini ialah timun. Kita akan tengok berapa tajamnya parang ni. Aksi-aksi yang anda lihat ini adalah sangat berbahaya dan jangan ditiru. Telah saya katakan, saya skeptikal atau tidak mudah mempercayai perkara-perkara seumpama ini. Hanya satu saja caranya untuk mengetahui kebenarannya. Sekali lagi diingatkan, aksi ini jangan ditiru.
Ni, ada tu. Suku orang asli Batek di Kuala Tahan Pahang juga kebal. Kehidupan mereka kebal daripada pengaruh luar. Mereka kekal dengan tradisi yang diwarisi daripada nenek moyang. Mereka adalah penghuni asal Belantara yang tidak merasa sunyi walaupun hidup di hutan. Malah, mereka kelihatan selesa dan tenteram. Tok Batin Sakai bersetuju menunjukkan kepada kami cara sukunya menyempurnakan mayat orang yang meninggal dunia dengan meletakkannya di puncak pokok. Mayat letak di atas pohon. Lazimnya, lokasi terletak di tempat yang sunyi daripada manusia. Kami meredah hutan selama sejam sebelum tiba ke kawasan perkuburan. Darah tu dia mengalir dan dia jatuh, darah tu jadi kita terhidu bau dia tu. Jadi bau tu tersumbat di mulut ataupun daripada hidung. Jadi kita tu muntah sampai 1 minggu 3 minggu kita pun mati. Saksikan Misteri Nusantara Musim Baru untuk mengikuti pengalaman saya dan tim mengembara ke lokasi aneh dan menemui orang yang mempunyai keupayaan luar biasa. Pengemukaan kali ini didorong sifat ingin mengetahui kisah sebenar, berpaksikan pendirian, jangan mudah percaya. Sebanyak 13 episod, kami bawakan anda pengalaman mahal yang sukar dibeli. Kami lihat, kami rasai, dan kami rakam. Awas, dekat. Kita minta Lea itu panggil gurunya masuk. Diam. Setiap kali dugaan pasti ditempeli.